Okey, pendapat saya tentang budak keperluan khas ni, mereka pun perlu mendapat semua yang budak biasa dapat. Contohnya pendidikan, kesejahteraan semua. Contohnya kalau banding dulu dengan sekarang, dulu kan budak-budak ni tidak diberi apa-apa. Contohnya pendidikan, kebebasan keluar, berinteraksi dengan semua orang. So bagi saya mereka juga mempunyai hak untuk mendapat semua yang apa yang ada di sekeliling mereka seperti orang biasa. Okey, cikgu memang menerima semua murid sebab tanggungjawab yang diberi untuk kita adalah untuk mendidik anak murid keperluan khas. Semua cikgu akan still pegang terhadap perkara tersebut. So bagi kita akan terima semua kategori murid. Namun, kita terpaksa memilih murid sebab infrastruktur yang disediakan di sekolah, yang sedia ada di sekolah. Contohnya, budak-budak yang mempunyai masalah fizikal, mereka tak dapat naik tangga. So, yang tu menjadi satu kekangan yang besar bagi cikgu. Intervensi awal sangat penting untuk setiap budak, terutamanya kepada murid keperluan khas. Okey, contohnya bila mereka tidak mempunyai intervensi awal, pre-akademik mereka kosong, tingkah laku memang masalah. Lepas tu yang penting sangat toilet training. Yang tu yang penting sekali. And pergaulan bersama antara kawan-kawan lain. Yang tu akan menjadi masalah. So bila mereka tidak mempunyai apa-apa pendedahan awal, so bila mereka terus masuk, benda tu tidak efek siapa-siapa. Benda tu akan efek kepada cikgu sendiri. Contohnya, budak tu tidak mempunyai toilet training. Dalam kelas kan cikgu akan mengajar setengah jam. So bila budak tu membuang air besar atau air kecil, so benda tu akan efek PDPC, pelajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Contohnya yang 5 orang dalam kelas, yang 4 orang tu hak mereka akan terjejas kat sana. Contohnya budak lain ada intervensi awal. So cikgu boleh terus dengan step yang ikut level mereka. Bila mereka tidak mempunyai intervensi awal, kita terpaksa start dari awal. So yang tu akan makan masa yang lama dan benda tu akan jadi stres kat cikgu dan juga budak tu sendiri. Pihak guru mengharapkan semua ibu bapa perlu memberi intervensi awal kepada semua anak keperluan khas sebelum mereka melangkah ke sekolah. Sebab benda ini akan membantu mereka menerima situasi baru dan juga membiasakan diri dengan rakan-rakan dan juga study environment. Okey, ibu bapa memainkan peranan penting dalam setiap kehidupan anak berkeperluan khas. Okey, tanpa ibu bapa, kami pihak guru tidak boleh membantu sepenuhnya. Tanpa ibu bapa, kita hanya akan boleh membantu certain level sahaja. So, ibu bapa perlu bekerjasama dan memberi sokongan sepenuhnya untuk menjayakan semua aktiviti dan juga untuk meningkatkan prestasi anak murid keperluan khas. Kerjasama daripada ibu bapa sangat memainkan peranan untuk meningkatkan prestasi anak mereka. Contohnya, sekiranya bila murid-murid dengan cikgu beberapa jam saja di sekolah, bila mereka dah balik, bila mereka ibu bapa mengambil insentif untuk tanya membuat aktiviti kat rumah, mereka still boleh upgrade level mereka. Contohnya macam setengah-setengah PRS mereka tak menghiraukan apa yang mereka belajar. So murid-murid sebegini akan ketinggalan berbanding dengan murid yang membuat aktiviti dan mempunyai parents yang mengambil berat. Aspek kita harap daripada ibu bapa adalah bersama ibu bapa untuk kongsi tentang anak murid kita. Contohnya tentang prestasi mereka, tingkah laku mereka di rumah, kelakuan mereka di rumah, lepas tu follow up dengan doktor,
apa yang informasi yang diberi oleh doktor. Bila mereka share dekat kita, kita boleh membantu mereka sebab setiap murid kelakuan mereka di sekolah dan rumah tidak sama. So benda ini membantu cikgu untuk membuat intervensi ataupun membuat RPI di sekolah untuk meningkatkan prestasi mereka dan membawa mereka ke level seterusnya. Okey, aspek kerjasama ibu bapa yang kedua ialah contohnya sekiranya kita bagi informasi kepada parents untuk kita melakukan beberapa aktiviti di sekolah, contohnya perkemahan, lawatan. Contohnya perkemahan, bila kita buat dekat bahagian hutan, mereka kebanyakan murid tidak keluar daripada rumah. So mereka, bagi mereka yang perkara itu adalah satu yang perkara yang tidak mereka biasa melakukan. So ibu bapa boleh memberi informasi awal, contohnya menunjukkan gambar ataupun menyediakan suasana. Contohnya beberapa parents saya juga menyediakan kemah di rumah. So ini membantu mereka mentally sedia untuk melakukan aktiviti. So perkara ini membantu cikgu untuk menguruskan murid itu semasa membuat aktiviti tersebut di hutan. Okay. Aspek kerjasama yang ketiga yang kami expect adalah contohnya bila kita menganjurkan sesuatu program, contohnya macam sukan, bila kita memberi info kepada parents bahawa pihak sekolah menganjurkan sukan, pihak ibu bapa perlu melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Contohnya perkara ini membantu kita untuk senang untuk mengurus anak. Satu. Yang kedua, mereka sendiri boleh melihat apakah potensi anak mereka sendiri. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam kehidupan setiap murid keperluan khas. Oleh itu, kami pihak guru mengalu-alukan kerjasama dan bantuan daripada ibu bapa untuk meningkatkan prestasi anak murid untuk menjayakan dalam kehidupan dan juga pelajaran mereka. Kementerian Pendidikan Malaysia sememangnya sangat prihatin dengan pendidikan murid berkeperluan khas. Justru ada 3 option utama yang diberi untuk pendidikan murid berkeperluan khas kita. Yang pertamanya, sekolah pendidikan khas atau kita panggil SPK. Sekolah pendidikan khas ni, murid belajar dalam satu kawasan yang sama. Semuanya adalah murid pendidikan khas. Itu yang pertama, ada kemudahan asramanya, ada kemudahan ada juga kelas prasekolah. Yang kedua, PPKI ataupun program pendidikan integrasi. Yang ini dalam kawasan sekolah aliran perdana dan diperuntukkan satu bangunan untuk murid pendidikan khas ataupun kelas untuk murid pendidikan khas belajar bersama-sama. Yang ini biasanya mereka akan berkongsi padang, berkongsi kantin, berkongsi perhimpunan sesuai untuk sosial murid itu sendirilah. Okay, option yang ketiga adalah program pendidikan inklusif atau PPI. Yang ini kita jalankan dalam 2 cara. Yang pertamanya adalah program pendidikan inklusif penuh masa, yang mana budak itu akan belajar bersama dengan murid tipikal dalam kelas aliran perdana daripada pagi sampai petang, sampai tamat persekolahan anak itu. Dan yang kedua adalah program pendidikan inklusif separa. Yang ini kalau saya cerita tentang PPKI tadi, ada certain ataupun subjek tertentu diinklusifkan. Budak itu akan belajar bersama murid aliran perdana, contohnya untuk subjek kepimpinan hidup, seni dan PJ. Itu dinamakan inklusif separa. Okey, untuk sekolah pendidikan khas, kita ada 34 buah sekolah. Yang ini biasanya diperuntukkan untuk murid masalah kurang upaya pendengaran dan kurang upaya penglihatan. Walau bagaimanapun kita dah mula ambil untuk murid pembelajaran. Okey,
So untuk PPKI ni biasanya kita buka untuk murid pembelajaran, murid masalah pembelajaran yang seperti autism, Down syndrome, cerebral palsy dan sebagainya lah. Tapi walau bagaimanapun ada juga yang pendengaran dan penglihatan yang mengikuti PPKI. Okay. Kita buka juga PPKI di sekolah jenis kebangsaan Cina. Setakat ni kita dah ada 92 program. Dan kita ada juga di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dan kita ada 24 program dan saya percaya akan diperluaskan lagi juga. Okay, itu untuk PPKI. Untuk PPI, biasanya kita inklusifkan murid yang masalah fizikal, kurang upaya fizikal. Yang itu memang kognitifnya okey, tidak ada masalah. Kita memang nasihatkan untuk diinklusifkan terus. Dan kita akan inklusifkan juga yang kategori lain tapi di level mild moderate. Kita akan nasihatkan untuk, kita sarankan untuk murid seperti ini diinklusifkan terus. Okey, untuk murid-murid yang kurang upaya severe atau profound, kita sediakan juga ruang untuk dia, tapi kita lihat dalam 3 bulan kita lihat bagaimana murid itu boleh mengikuti pembelajaran di inklusif. Kalau okey, kita teruskan. Kalau tidak okey, kita beri intervensi atau sokongan supaya murid itu boleh dibantu untuk diinklusifkan. Okey, untuk program pendidikan inklusif ni, kami di kementerian menasihatkanlah parent, ibu bapa, kalau lebih kepada hendak inklusifkan penuh anak mereka sesuai diletakkan di tempat yang ada program pendidikan integrasi tadi, supaya guru pendidikan khas daripada program integrasi boleh membantu murid itu bila berada di program pendidikan inklusif sepenuhnya. Kalau murid itu independen, tidak ada isu, kita boleh sarankan parent hantar murid itu untuk inklusif penuh tanpa ada program pendidikan integrasi. Itu tidak ada masalah. Sebenarnya tujuan kami adalah untuk membantu, untuk menyokong murid itu bila dia masuk ke inklusif dan boleh duduk berpanjangan di situ. Selaras dengan hasrat Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita, beliau telah membawarkan tentang Zero Reject Policy, dan kami di KPM pula, Kementerian Pendidikan Malaysia juga memang bersetuju dengan apa yang disarankan kepada ibu bapa yang hendak meletakkan anak-anaknya di tempat yang dipilih tetapi tidak dapat dipenuhi. Saya sarankan, kami di BPH sarankan untuk log in ke aduan.bphas@moi.gov.my. Buat aduan di situ supaya pihak kami boleh lihat apa keperluan sebenar, apa kekangannya, apa isu yang timbul akibat daripada tidak boleh mendaftar itu. Dan pihak kami bukan lihat sebelah pihak saja, kita akan lihat juga mungkin ada kekangan di pihak sekolah, mungkin ada kekangan murid itu, budak itu sendiri, supaya kita boleh bantu di kedua-dua pihak sendiri. Selain daripada aduan itu, ibu bapa juga boleh pergi ke JPN atau Jabatan Pendidikan Negeri yang berdekatan untuk berbincang dengan pegawai-pegawai di sana. Sembilan persediaan ibu bapa sebelum anak berkeperluan khas ke sekolah. 1. Sediakan cerita sosial ke sekolah. Ibu bapa boleh perkenalkan nama sekolah, gambar sekolah, nama guru kelas dan guru subjek, kemudahan yang terdapat di sekolah seperti gambar tandas, kantin serta situasi yang berkaitan apa yang anak bakal lalui di sekolah nanti, seperti situasi di dalam kelas, di kantin atau semasa di perhimpunan. Ini merupakan contoh cerita sosial ke sekolah yang boleh ibu bapa sediakan kepada anak.
2. Sediakan kad visual peraturan kelas. Sediakan kad bergambar untuk peraturan di kelas seperti duduk, senyap, dengar arahan atau pandang hadapan. Ibu bapa juga boleh menyediakan kad bergambar bagi membantu mengurangkan tingkah laku anak seperti gambar tidak boleh berlari, tidak boleh memukul, tidak boleh menggigit dan sebagainya. 3. Sediakan jadual visual. Sediakan anak untuk aktiviti pada hari tersebut daripada bangun tidur sehinggalah anak tidur semula. Anak lebih mudah memahami jadual yang disediakan di dalam bentuk visual atau bergambar. 4. Sediakan barang kesukaan anak. Sediakan barang kesukaan anak untuk guru gunakan sebagai ganjaran. Contohnya, sekiranya anak meminati karakter unicorn, ibu bapa boleh menggunakan stiker unicorn bagi menaikkan motivasi anak untuk siapkan tugasan. Untuk elakkan daripada tingkah laku berlari di dalam kelas semasa ketiadaan guru atau semasa tempoh menunggu, ibu bapa boleh bekalkan buku melukis, puzzle atau buku cerita mengikut minat anak. 5. Latih anak pakai uniform sekolah. Biasakan anak pakai baju sekolah. Latih anak untuk pakai seluar serta kasut sekolah. Pilih seluar dan kasut yang senang untuk anak pakai. Elakkan kasut bertali sekiranya anak masih sukar untuk pakai kasut tersebut secara berdikari. 6. Latih anak guna alat tulis. Latih anak guna alat tulis seperti pembaris, pemadam, gunting dan gam mengikut fungsinya yang betul. Latih juga anak untuk mengemas alat tulis sendiri termasuk pensel warna, krayon atau buku untuk elakkan alat tulis mereka hilang. Ibu bapa juga digalakkan untuk melabelkan nama pada alat tulis anak supaya anak kenal itu adalah barang mereka. 7. Lawatan ke sekolah. Ibu bapa boleh membawa anak ke sekolah untuk kenalkan sekolah baru kepada anak. Sediakan minda anak bahawa anak akan ke sekolah, bukan lagi di Jinius Kurnia ataupun di Tadika. Semasa lawatan tersebut, tunjukkan lokasi kelas, tandas dan kantin kepada anak. Ambil gambar sekolah, kelas, tandas, kantin dan lain-lain sekiranya perlu untuk dimasukkan di dalam cerita sosial anak. 8. Countdown kalender. Sediakan minda anak untuk ke sekolah. Pangkahkan hari yang telah berlangsung dan kira berapa hari lagi yang tinggal untuk ke sekolah. 9. Sediakan profil anak. Profil anak merupakan maklumat berkaitan anak yang guru perlu tahu seperti tingkah laku anak, cara untuk kurangkan tingkah laku, minat serta tahap kemahiran ke sekolah anak. Profil ini hendaklah diberikan kepada guru kelas sebelum sesi persekolahan bermula. Ia dapat membantu guru untuk lebih memahami anak. Assalamualaikum, saya Nurliana. Saya ibu kepada Daniel Ashraf. Daniel Ashraf dulu di sini di Permata Kurnia pada tahun 2016. Sekarang berada di Darjah 2 di aliran perdana sebuah sekolah di Shah Alam. Perubahan daripada skala kecil kepada environment yang sangat besar dengan distraction yang lebih banyak. Saya rasa macam dia mungkin akan menerima kejutan, tapi kita nak minimize kejutan tu supaya bila dia dah bersedia lebih awal, dia boleh sesuaikan diri, boleh regulate, kawal diri dia kat dalam kelas, boleh belajar macam anak-anak biasa, boleh juga berkawan, berkomunikasi. So itu yang kita nak lah untuk adaptasi pada sekolah. Untuk anak saya, dia ni macam memang susah nak bercakap, very timid, sangat pemalu, confidence level tu very low. So kita cuba macam sediakan diri dia, sediakan satu plan untuk macam mana kita nak tingkatkan semua kemahiran ni supaya bila berada di aliran perdana dia boleh sesuaikan diri. Setahun sebelum masuk ke sekolah tu kita dah
saya, suami, kita dah tengok apa keperluan anak kan. Berjumpa dengan terapis dan juga doktor. Lepas tu kita mula plan, set priority. Kemahiran apa yang perlu ada, sebab tak mungkin dalam masa setahun tu kita boleh sediakan 100% anak kita untuk pergi ke sekolah. Selain saya tengok semua sistem sekolah juga. Akhirnya saya pilih sekolah anak saya ni berdasarkan salah satunya saya rasa aspek keselamatan dia agak bagus, lebih dedahkan dia kepada orang luar, pada keluarga, extended family, nak bagi dia macam suasana supaya dia boleh dapat satu feel yang nanti bila dia sekolah dia akan jumpa ramai orang. So kita macam bagi pendedahan tu banyak lah dari segi tu. Untuk anak saya bawa dia sendiri pergi ke sekolah. Selepas saya dah pilih sekolah, saya bawa pergi ke sekolah supaya dia tahu ni toilet, ini sekolah baru dia yang sangat berbeza dengan Permata Kurnia dari segi memang environment dia, persekitaran guru-guru. Beberapa kali dah saya bawa ke sekolah. Untuk hubungan dengan sekolah sama ada pihak pengurusan atau guru-guru, saya lebih kepada macam percaya kita kena kekalkan macam hubungan yang profesional lah. Bila masuknya minggu orientasi, masa tu saya berkenalan dengan guru kelas, ambil nombor telefon dan saya akan kontak bila perlu. Contoh macam bulan pertama tu mesti akan tanyalah, ada masalah ke tak ada. Jadi cikgu pun memang kata kalau ada masalah saya akan bagi tahu puan. Kalau tak ada apa-apa, saya memang tak akan kontak sebab saya rasa macam kita kena letak kepercayaan pada cikgu. Kalau kita selalu sangat tanya, cikgu akan rasa macam kita bagi tekanan dan juga kita macam tak percaya yang cikgu ni dah jalankan tugas mereka. Saya Cikgu Zabrina binti Ahmad dari PPKI SK Polis Depot. Saya ingin berkongsi dengan ibu bapa mengenai komunikasi ibu bapa dengan guru. Komunikasi yang baik antara ibu bapa dan guru dapat mengekal dan memupuk kerjasama yang positif. Komunikasi yang berkesan antara ibu bapa dan guru ini dapat meningkatkan potensi anak berkeperluan khas ini dalam bidang akademik dan bukan akademik. Contohnya, apabila hubungan baik ini dikekalkan, guru akan dapat mengenali atau memahami anak-anak berkeperluan khas ini dengan lebih dekat dan ia dapat membantu potensi anak-anak ini. Bagi membina hubungan yang baik antara ibu bapa dan guru, salah satu aspek yang perlu kita tekankan adalah membina hubungan ini dengan selesa untuk bertanya dengan ibu bapa mengenai latar belakang keluarga, tanya kepada ibu bapa mengenai apa sahaja tentang anak-anak berkeperluan khas ini. Contohnya, saya akan bertanya kepada ibu bapa apa yang anak-anak ini suka dan apa yang anak-anak ini tidak suka. Kami berharap ibu bapa akan lebih terbuka untuk memberikan sebarang maklumat kepada guru dan berasa selesa untuk berkongsi segala tentang anak-anak berkeperluan khas ini. Saluran komunikasi yang biasa kami gunakan di sekolah adalah satu, bersemuka dengan ibu bapa, secara formal ataupun tidak formal. Di mana secara formal kita menghantar surat ataupun memanggil ibu bapa untuk datang ke sekolah berjumpa dengan guru-guru sekiranya ada perkara yang ingin kita sampaikan mengenai anak-anak berkeperluan khas. Secara tidak formal, ibu bapa boleh datang berjumpa dengan guru selepas waktu pembelajaran.
Yang kedua, kita ada sediakan buku komunikasi di mana buku tersebut akan kita sampaikan segala maklumat mengenai program-program sekolah dan apa-apa sahaja aktiviti yang akan kita lakukan pada keesokan harinya. Yang ketiga, untuk saluran yang lebih cepat, biasa kita akan sampaikan melalui WhatsApp kepada ibu bapa. Dan ketiga itu, kita berharap ibu bapa dapat memberi respon yang cepat agar kita dapat membantu murid-murid dengan kadar segera. Di mana contohnya jika kami memerlukan maklumat dari ibu bapa mengenai tingkah laku anak pada hari tersebut, sekiranya ibu bapa lambat untuk memberi respon, agak sukar untuk kami dapat mengurangkan tingkah laku anak tersebut. Contoh lagi satu adalah dari segi respon ibu bapa ketika menerima buku komunikasi. Ibu bapa diharap dapat sentiasa memastikan buku komunikasi tersebut dibuka dan dibaca dan memahami segala maklumat yang telah kami sampaikan. Guru-guru sentiasa berusaha untuk menggunakan bahasa yang paling mudah untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa tidak dapat memahami dengan lebih jelas apa yang ingin kami sampaikan, kami berharap ibu bapa boleh terus bertanya kepada kami apakah perkara yang ingin kami sampaikan itu. Kesimpulannya, dalam komunikasi ibu bapa dan guru, pihak guru dan saya juga berharap agar komunikasi antara ibu bapa dan guru ini diteruskan. Guru-guru adalah salah satu medium untuk membantu agar anak-anak berkebutuhan khas ini berjaya dan dapat berdikari. Untuk mencapai kejayaan ini, komunikasi yang berkesan antara ibu bapa dan guru amatlah diperlukan. Ini agar potensi anak-anak ini dapat dipertingkatkan. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam setiap kehidupan anak berkeperluan khas. Tanpa ibu bapa, kami pihak guru tidak boleh membantu sepenuhnya. Tanpa ibu bapa, kita hanya akan boleh membantu certain level sahaja. So, ibu bapa perlu bekerjasama dan memberi sokongan sepenuhnya untuk menjayakan semua aktiviti dan juga untuk meningkatkan prestasi anak murid keperluan khas. Kerjasama daripada ibu bapa sangat memainkan peranan untuk meningkatkan prestasi anak mereka. Contohnya, sekiranya bila murid-murid dengan cikgu beberapa jam saja di sekolah, bila mereka dah balik, bila mereka, ibu bapa mengambil insentif untuk tanya, membuat aktiviti kat rumah, mereka still boleh upgrade level mereka. Contohnya macam setengah-setengah parents, mereka tak menghiraukan apa yang mereka belajar. So, murid-murid sebegini akan ketinggalan berbanding dengan murid yang membuat aktiviti dan mempunyai parents yang mengambil berat. Aspek kita harap daripada ibu bapa adalah bersama ibu bapa untuk kongsi tentang anak murid kita. Contohnya tentang prestasi mereka, tingkah laku mereka di rumah, kelakuan mereka di rumah, lepas tu follow up dengan doktor, apa yang informasi yang diberi oleh doktor. Bila mereka share dekat kita, kita boleh membantu mereka sebab setiap murid-murid
kelakuan mereka di sekolah dan rumah tidak sama. So benda ini membantu cikgu untuk membuat intervensi ataupun membuat RPI di sekolah untuk meningkatkan prestasi mereka dan membawa mereka ke level seterusnya. Okey, aspek kerjasama ibu bapa yang kedua ialah contohnya sekiranya kita bagi informasi kepada parents untuk kita melakukan beberapa aktiviti di sekolah, contohnya perkemahan, lawatan. Contohnya perkemahan, bila kita buat dekat bahagian hutan, mereka kebanyakan murid tidak keluar daripada rumah. So mereka, bagi mereka yang perkara itu ada satu yang perkara yang tidak mereka biasa melakukan. So ibu bapa boleh memberi informasi awal, contohnya menunjukkan gambar ataupun menyediakan suasana. Contohnya beberapa parents saya juga menyediakan kemah di rumah. So ini membantu mereka mentally sedia untuk melakukan aktiviti. So perkara ini membantu cikgu untuk menguruskan murid itu semasa membuat aktiviti tersebut di hutan. Aspek kerjasama yang ketiga yang kami aspek adalah contohnya bila kita menganjurkan sesuatu program, contohnya macam sukan, bila kita memberi info kepada parents bahawa pihak sekolah menganjurkan sukan, pihak ibu bapa perlu melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Contohnya perkara ini membantu kita untuk senang untuk mengurus anak. Satu. Yang kedua, mereka sendiri boleh melihat apakah potensi anak mereka sendiri. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam kehidupan setiap murid keperluan khas. Oleh itu, kami pihak guru mengalu-alukan kerjasama dan bantuan daripada ibu bapa untuk meningkatkan prestasi anak murid untuk menjayakan dalam kehidupan dan juga pelajaran mereka.